Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 25 Oktober 2022 kita teruskan siaran kita Bicara Pagi dengan tajuk Hakaza Ashu Ma'al Quran. Demikianlah cara golongan salafus salih hidup bersama dengan Al-Quran. Para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan sambung perbincangan kita dalam siri ini iaitulah tentang beberapa kisah lagi yang kita akan dengar, insya-Allah, iaitu kisah sahabat-sahabat terkesan dengan ayat. Tuan-tuan boleh buka ayat surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 47. Surah Az-Zumar ayat 47. Kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang pada hari kiamat nanti, walau anna lil ladzina zalamu. Kita ambil daripada awal ayat. Tuan-tuan buka surah Az-Zumar ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini. Mana orang zalim, kalau dia memiliki semua di apa yang ada atas dunia ini, disertai sebanyak itu lagi, sekali bumi lagi, kalau dia ada, tentulah mereka rela menebus diri mereka dengannya. Allahu Akbar. Mereka akan rela menebus diri dengannya daripada azab seksa yang buruk pada hari kiamat. Jadi tajuk kita yang duduk di mana? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Setelah jelas nyata kepada mereka dari hukum Allah azab yang mereka tidak pernah terfikirkan. Mana depan mata kita sudah nampak azab, sudah nampak seksa, sudah nampak segala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Atas dunia dulu kita tak percaya, atas dunia dulu kita tak heran, atas dunia dulu kita rasa kita perli main je, bukannya nak percaya sungguh-sungguh. Sekarang ni kamu tahulah di mana hujung pangkal. Kata orang, di mana hujung jatuhnya apa yang kamu engkar, yang kamu tak percaya dulu. Itu walaupun ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang zalim, namun kita kena ingat di akhir ayat, wa badalahum minallah ma lam yakun yahtasibun. Sekarang terserlah depan mata kita apa yang dulu kita tak percaya. Bagaimana ayat ini, bagaimana para ulama berinteraksi ataupun bertadabbur dengan ayat yang mulia ini. An Qaz'ah qala ra'aitu 'ala ibn Umar thiyaban khashinah. Suatu hari aku tengok Ibnu Umar pakai baju yang kain kasar. Tak adalah kain lembut-lembut, kain kasar, mana kain yang tak biasalah, tak elok sangat. Kata di Qaz'ah, ya Ibn Umar, faq inni qad ataituka bi thawbin layyin.
Aku dah bawa kain yang lembut yang dibuat di Khurasan. Boleh jadi dia pergi jihad di Khurasan, dia jumpa sana, bawa balik. Dan sangat tenang mataku sekiranya kain ini Tuan Syekh Ibn Umar pakai. Mana kalau kain ini duduk atas Tuan Syekh, sangatlah tenang hati saya. Sangat tenang hati saya ni. Sebab Tuan Syekh boleh pakai pakaian yang comel, yang cantik, yang indah, yang lawa. Qala arini. Mari sini, tunjuk. Tunjuk bagi aku nak tengok comel macam mana dia punya baju ni, cantik setara mana. Mari. Dia pun pegang kain, memang lembut lah. Dia kata, harirun hadha? Sutera ke ni? Sutera ke ni? Qultu la, bukan. Innahu min qutun. Kain ni bukan sutera tuan. Ini kapas. Qutun. Qal inni akhaf an albas. Aku takut nak pakai baju ni. Bukan haram, tapi aku takut ada penyakit lain yang timbul nanti. Subhanallah. Akhaf an akuna mukhtalan fakhuran. Aku takut aku jadi sombong, takabur dengan pakaian yang comel, yang cantik ni. Bimbang aku, takut bimbang. Dia baca ayat Quran, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka tengok semua orang-orang yang sombong, yang takabur, yang bangga diri. Tuhan tak suka. Ayat ini, ayat yang kedua ni surah Al-Hadid ayat 23. Qala al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala bagi komentar kepada ayat ini dalam Syiar A'lam An-Nubala. Zahabi kata apa? Qala Az-Zahabi mu'alliqan, dia komen kepada cerita yang kepada Ibn Umar ni, dia kata kullu libasin awjada fil mar'i khuyala, semua pakaian yang boleh membawa seorang itu sombong, bangga diri, rasa wara, rasa tu rasa ni, fatarkuhu muta'ayyin, maka mesti dia kena tinggal pakaian tersebut. Walau kana min ghairi zahabin wala harid, walaupun dia bukan emas, bukannya sutera, tapi zat pakaian itu tidak haram. Zat pakaian itu tidak haram. Kenapa? Sebab dia bukan harid, bukan sutera, bukan juga daripada pakaian yang dilarang, tetapi kesan daripada makai itu. Fa inna nara syab, kita tengok ada orang muda-muda ni, yalbasul farjiyah. Farjiyah ni kata baju wasi' yang luas, dia punya lengan pun besar, pakaian ulama-ulama pada zaman tu. Pakaian ulama pada zaman tu. Min asman, harga dia pun 400 dirham. Mahal lah kalau kira kan, 400 dirham. Wal kibru wal khuyala ala misyatihi zahir, nampak sombong, gah. Cara dia berjalan tu nampak gah, nampak sombong. Fa in nasahtuhu, kalau aku nasihat dia dengan lembut, cakap baik-baik, kabara, apalah Tok Syekh ni, ini pakaian tuan Syekh, pakaian tuan guru, pakaian orang alim, pakaian jubah ikut Nabi contohnya. Ma fiya khuyala wala fakhr, saya bukan nak sombong tu, tapi saya nak ikut, nak cintakan ulama, cintakan cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Ibn Umar, kata di Az-Zahabi, kalau kita tegur, itulah jawapan dia. Wa hadha Sayyid Ibn Umar, ini Tuan Syekh Ibn Umar, sahabat Nabi yang begitu wara, yang begitu alim, yakhaf ala nafsi, bimbang ke atas dirinya, takut apa? Takut datang perasaan sombong dengan pakaian yang melambangkan ketokohan, melambangkan ciri-ciri ulama dan sebagainya. Kita kata wal'iyazubillah. Dengan ayat ini kata di Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi, Abu Anas kata apa? Sekarang ni satu fenomena trend. Dulu kalau kita tengok orang-orang yang tua-tua, zaman tuan-tuan guru kita, tok guru pondok ke, orang syekh Harap di Mekah yang pakai ridak atas bau ni, orang-orang alim, talabatul ilmi yang pandai-pandai. Saya ada ingat lagi arwah bapak saya rahimahullah, dia ada satu helai ridak dia ni. Dia pakai ni waktu dia pergi Mekah, dia pakai. Dia bawa. Sebab apa? Selain daripada dia beridak atas ni,
Kita dulu, orang dulu kalau ridak sungguh, baju pun tak ada. Zaman kita ni ridak ni untuk dua kegunaan. Kalau lah kita masuk masjid haram tu tak ada kapet, kita boleh jadikan sejadah, hamparan boleh lapik. Kalau waktu kita nak keluar daripada masjid panas, kita boleh kelubung, boleh bertudung dengan dia. Tapi sekarang ni kita tengok pelajar-pelajar ikut trend, beridak sampai masuk dalam tandas, bangga, sombong dah lah dengan logo-logo yang tersendiri yang ada. Bangga lagi. Kita mengatakan hati-hati anak-anak, jangan terpedaya dengan al-ghurur yang dimainkan oleh syaitan. Ibnu Umar mengajar, mendidik kita. Pakaian-pakaian yang boleh bawa kepada khuyala, sombong, jangan. Maka tidak salah kita berpakaian, tapi jangan ambil pakaian alim ulama itu kita pakai ke budak-budak yang tak tahu apa ni, yang tahu komen kat Facebook ya, itu pun dengan bahasa yang cukup dahsyat. Dan kita mengatakan hati-hati dengan perangkat syaitan. Asy-syaitanu farighun, syaitan tu tak ada kerja. Kerja dia nak merosakkan kita, nak merosakkan manusia, nak merosakkan anak Adam daripada jalan-jalan yang jalan kebaikan, dan dia memesongkan mereka ke jalan yang tidak baik, wal iyazubillah. Baik, itu satu kisah. Kemudian masih lagi dalam Az-Zahabi, wa jaa fi tarjamati Muhammad bin Al-Munkadir. Tulis Muhammad ibn Al-Munkadir rahimahullah taala, seorang ulama salaf yang wara', annahu kana zata lailatin qa'iman yusalli. Dia bangun solat malam, tiba-tiba dia baca ayat yang kita baca tadi, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, surah Az-Zumar ayat 47 tadi. Istabqa, dia menangis, fakasura buka'uhu, menangis sungguh-sungguh sampai keluarga dia datang. Kenapa ni abang, kenapa ni abah, kenapa ayah Walid, kenapa menangis ni? Fastajama alaihim, dia tak jawab. Wa tamada fil buka, dia terus juga menangis tok syekhnya. Fa arsalu ila Abi Hazim, anak dia pergi panggil tok syekh lain pula, nama Syekh Abu Hazim. Ini pun barat juga, kalau dia tadabbur dia menangis juga ni. Syekh, tolong mari tengok kenapa lah abah kami, ayah kami ni menangis teruk ni malam ni. Mari. Faja' ilai, masuk. Dia tanya, mallazi abkak. Dia pergi dekat dengan Syekh Muhammad bin Qadir. Dia tanya, kenapa tuan Syekh menangis? Apa sebab tuan Syekh menangis? Dia pun jawab. Rupanya tok Syekh sama tok Syekh, dia kena jawab. Dengan anak dia tak mampu nak jawab. Qalat marrat bi ayatun, aku dalam tadabbur, dalam baca tahajud tadi, melalui baca satu ayat. Apa yang ayat yang kita baca? Dia baca ayat, wa mahi, apa ayat itu? Qal wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, pada hari akhirat esok terserlahlah kepada mereka hukuman yang Allah sediakan bagi orang kafir, bagi orang penderhaka, bagi orang yang dusta, bagi orang tak dengar kata ini, apa mereka azab yang mereka tak sangka. Mereka tak sangka. Kata di Muhammad, kata di anak dia, fa baka Abu Hazim ma'ahu, Abu Hazim mari nak nasihat tadi, dia pula menangis. Subhanallah. Fashtadda buka'uhuma, dua-duanya menangis, tak menyelesaikan masalah. Kita kata Allahu Akbar. Itu gaya para ulama bila dia berinteraksi dengan ayat-ayat Quran yang menyebut tentang azab, menyebut tentang peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah selamatkan kita, Allah lepaskan kita daripada segala bala bencana di dunia dan juga di akhirat. Waja'anhu, ada lagi dalam riwayat lain pula, kata di Az-Zahabi, annahu jaza'a indal maut, dia ketika nak mati, dia agak resah, dia mengeluh. Nampak dia tu jazak mana tak tenang. Orang tanya, kenapa Syekh? Kenapa tuan Syekh tak tenang? Qal akhsha ayatan min kitabillah, aku takut bila teringat salah satu ayat daripada ayat Allah Ta'ala ni, aku bimbang, aku takut, aku gerun. Apa ayat itu? Ayat menjadi tangisan dia pada malam-malam tahajud. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun,
nanti terserlah kepada mereka hukuman Allah Ta'ala dengan apa yang mereka tak sangkakan. Fa'ana aksha, aku bimbang nanti Allah Ta'ala tunjuk pada aku, timpa ke atas aku hukuman yang aku tak sangka. Aku sangka aku ni baik, aku sangka aku ni hebat, aku sangka aku ni tok syekh, berketurunan daripada tokoh-tokoh ulama, daripada ataupun keturunan yang mulia-mulia. Tapi di akhirat esok Allah serahkan, Allah dedahkan hukuman yang aku tak terfikir bahawa aku akan ditimpa dengan penyakit yang cukup berbahaya itu. Allahu Akbar. Qila li Sulaiman bin Tarkhan. Ini cerita lain pula, orang lain pula, ayat yang sama. Qila, orang kata kepada Syekh Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi Al-Basri, Syekh Sulaiman, anta waman misluka. Tuan Syekh, tenanglah Tuan Syekh. Tuan Syekh ni orang warak, orang alim, orang hebat, orang baik. Oh, anta ni maknanya pujian yang melangit lah. Tak ada orang zaman kita ni macam Tok Syekh. Dia punya kehebatan, dia punya kealiman, tak ada orang macam Syekh. Masya Allah. Qala la taqulu hakadha. Mu jangan cakap macam ni. Apa ni mari puji-puji orang? Dia kata la adri ma yabduli min rabbi azza wa jalla. Aku tak tahu apa yang Allah Taala akan tunjukkan pada aku pada hari akhirat kelak. Sami'tullah yaqul, aku dengar Allah SWT berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti di akhirat Allah Taala akan tunjukkan kepada mereka, Allah Taala timpa ke atas mereka, Allah jatuhkan hukuman ke atas mereka dengan apa yang mereka tak sangka. Kita sangka kita baik, kita sangka kita hebat, kita sangka kita selamat, tetapi apa boleh buat, kita tidak selamat dalam suasana yang begitu gawat. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla di saat yang begitu dahsyat. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Khatib Al-Baghdadi hebat dia. Dia cerita dalam kitab dia Tarikh Baghdad. Dalam Tarikh Baghdad, Khatib kata apa? Qala sami'tu Bakar Al-Abid. Aku dengar Syekh Bakar Al-Abid ni, nama dia Bakar Al-Abid ni seorang ahli ibadat. Biasanya penulis ni dia perkenalkan orang itu dengan sifat dia. Bakar Al-Abid, makna seorang ahli ibadat. Dia kata apa? Yaqulu Al-Fudail Ibn Iyad. Dia dengar Syekh Fudail Ibn Iyad, seorang ahli qulub, orang yang kuat menjaga hati dia. Dia kata apa? Dia baca ayat ni, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti di akhirat esok Allah Taala dedahkan, Allah tunjukkan hukuman apa yang mereka tak sangka. Qal atau bi a'malin, mereka itu orang yang menyangka sedemikian, mereka telah bawa amalan-amalan zannuha hasanat. Mereka ingat mereka dah buat baik. Sebab atas dunia dulu kita ibadat, kita zikir, kita macam-macam kita buat, bantu orang. Fa iza hiya sayyiat, tetapi ibadat yang kita buat, amalan baik yang kita buat itu bertukar menjadi tak baik. Kenapa? Sebab hilang keikhlasan. Na'udzubillah. Kita buat dah ibadat tapi nak tunjuk dengan orang. Buat juga kebajikan tapi na'udzubillah. Maknanya yang penting ada masalah dari sudut channel. Amalan baik yang kita buat itu sebab apa? Sebab tidak ikhlas. Kebaikan itu bertukar menjadi kejahatan. Na'udzubillah. Qal, kata dia, fara'aitu Yahya bin Ma'in baka, dan aku tengok Yahya bin Ma'in menangis apabila baca ayat ini. Jadi para jemaah sekalian, ambil ayat ini. Ayat berapa? Ayat surah Az-Zumar ayat 47. Orang kafir kalau ada harta sebanyak bumi ini, satu bumi lagi datang pun mereka nak tebus kedudukan mereka di akhirat esok, tapi hayhat, mereka tak akan mampu nak tebus sebab sudah tamat tempoh. Pada hari itu terserlah di hadapan mata mereka azab yang mereka akan hadapi, seksaan yang mereka akan tanggung, dan mereka tak sangka mereka akan menerima sedemikian. Jadi bagi orang kafir, dia tak sangka sebab apa? Sebab dia tak percaya awal lagi. Tak ada akhirat. Mana ada bangkit semula? Mana ada bangun hidup balik? Tak ada. Tapi bagi kita orang beriman, yang kita bimbangnya kita orang beriman ni, kita sangka
amalan-amalan yang kita buat dah baik, rupa-rupanya ada masalah dari sudut keikhlasan. Ataupun kita sangka amal yang kita baik, tapi pelaksanaan amalan itu tidak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kan min muridil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang yang nak kebaikan tapi tak kena, channel dia tak betul. Jadi kita haraplah para jemaah sekalian, dalam gerak kerja kita, dua perkara yang mesti kita kena semak. Yang pertama, hati keikhlas. Yang kedua, cara pelaksanaan mesti mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah ayat Az-Zumar 47. Kita pindah pula kepada cerita Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ni, dia masih lagi belum Islam. Belum Islam, tapi hati dah jinak lah. Maknanya dia tidak macam agresif macam Abu Jahal, Abu Lahab tu. Abu Jahal ni Abu Lahab lah. Ada setengah penceramah dia kata Abu Jahat. Dia tak boleh. Nama orang kita panggil nama dia lah. Sifat dia jahat tu satu main. Jadi tak boleh lah kita perli nama orang. Itu bukan gaya kita dan tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil istihza. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang dalam Quran yang kita baca, perli tak boleh. Habis dia kata an Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad cerita daripada ayah dia Jubair bin Mut'im. Suatu hari dia duduk kat Kaabah. Dia kata dia dengar Rasulullah SAW baca solat maghrib. Baca ketika solat maghrib, Wattur, surah Wattur. Kita duduk main maghrib, duduk main wal asri inna ataina aja. Ada juga Nabi dia baca surah At-Tur, Wattur wa kitabim mastur. Kalau orang hafal Quran, bacalah. Jadi Jubair ni ialah orang yang dah ada bibit-bibit kebaikan dalam hati dia. Allah Ta'ala nak buka kebaikan kepada dia. Maka pada ketika itu, apa jadi? Dia mula berfikir tentang Nabi SAW. Dia dengar ada setengah harap ni lah, bila dengar Nabi baca Quran, walghaw fihi, mereka akan buat hinga bangar, mereka akan buat bising. Ni perangai jahiliah ni. Kalau Nabi baca Quran, bising. Ni sekarang ni ada juga ni, ikut-ikut dengan jahiliah ni. Tapi bukanlah jahiliah penuh. Waktu orang ceramah, dia mari pereh mutu dekat masjid. Ni penyakit kan ni. Hingga bangar. Tapi si Jubair ni, oleh kerana Tuhan Allah nak capatlah hati dia kebaikan, dia dengar Nabi baca. Dia dengar Wattur wa kitabim mastur sampai kepada ayat 35 36. Tuan-tuan tanda. Ayat 35 36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka diciptakan daripada tak ada apa-apa? Pakai jadi gitu ya. Am humul khaliqun, atau mereka yang mencipta diri sendiri. Membuat dirimu. Kamu sendiri buat kamu. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dengan bumi. Bal la yuqinun, bahkan mereka tak yakin. Kata di Jubair, kada qalbi an yatir, hampir hati aku ni terbang, cabut. Maknanya terlalu terkesan dengan ayat yang bertanya ini. Seolah-olah dia kata macam hati aku ni macam tercabut, terbang hati aku. Masya Allah, tabarakallah. Kata Syekh Abu Sulaiman Al-Khattabi. Al-Khattabi ni seorang ulama hadis. Dia ada kitab dia syarah kepada Sunan Abi Daud, Ma'alimus Sunan. Ma'alimus Sunan nama kitab dia. Dia kata innama kana zi'aju 'inda sama'i hadhil ayah. Kenapa? Dengar ni tuan-tuan. Kenapa Jubair bin Mut'im terkesan ketika mendengar ayat ini? Apa sebab? Yang pertama, li husni talaqihi makna ayat. Sebab dia dapat memahami, menangkap makna ayat. Dia Arab, dia dengar, dia faham. Wa ma'rifatihi bima tadammanathu, dan dia dapat memahami kandungan ayat itu, menyentuh tentang akhirat, tentu tentang kuasa Allah, tentu tentang tauhid ar-rububiyah, tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Fastadrakha bilatifi tabihi, jadi dia berdapat kesan dengan tabiat dia yang baik, mencari kebenaran. Wastashaffa ma'naha bizaki fahmihi, dan dia dapat kesan makna dia dengan kepahaman dia, dengan kecerdikan dia. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian,
Kita kalau nak dapat kesan dengan Quran, yang pertama kita kena perhati makna dia. Oi ustaz, jangan cakap macam tu. Kami nak baca Quran pun tak pandai, apa lagi nak faham makna Quran. Sekarang ni alhamdulillah terjemahan makna Quran sudah ada. Kita minta tolong, bersandarkan kepada terjemahan yang tersebut untuk mencari maksud ayat yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh buat sendiri. Bukan makna kita pun tak boleh ambil manfaat daripada apa yang orang buat. Tidak, buat sendiri tak boleh, manfaat daripada orang juga tidak boleh. Maka kita mengatakan tak bolehlah cara tu. Tak akan mendapat manfaat kita daripada Quran. Berapa kali dah saya ulang sebut, hari ni kita ulang balik kepada para jemaah. Al-Quran ini diibarat seperti beli kurma yang paling mahal sekali, ajwah 120. Tapi kalau simpan dalam beg ya, tak buka, tak akan terasa kemanisan dia. Tapi kalau tuan-tuan beli, buka, makan, kunyah, makin dikunyah makin terasa kemanisan. Hakaza Al-Quran. Demikianlah Al-Quran ini, apabila kita baca, kita tadabbur, kita hayati, kita akan terasa kemanisan makna, maksud ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam jiwa kita, insya-Allah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami min ahli Al-Quran, dari kalangan ahli Quran yang mencintai Al-Quran, yang sentiasa bertadabbur kepada Quran dan sentiasa mendampingi Al-Quran. Satu lagi ayat, cerita lain pula ni. Ayat, tuan-tuan tanda, cerita ni ayat berpindah-pindah. Dia bukan macam kita tafsir pagi yang satu ayat dua ayat itu, tapi ini cerita kisah. Setiap orang dia ada ayat-ayat yang tertentu yang menyentuh perasaan dia. Ayat yang kita nak sentuh ini surah Maryam. Surah Maryam ayat 71. Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah Maryam. Wa in minkum illa wariduha. Semua kamu, yang awal, yang akhir, yang kecil, yang besar, yang mukmin, yang kafir, semua akan melalui sirat, titian sirat di akhirat esok. Allahu akbar. Wa in minkum illa kana ala rabbika hatman maqdiya. Benda ni telah diputuskan oleh Allah, mesti lalu. Nabi, na'am. Wali, na'am. Orang soleh, lalu. Orang yang jahat, lalu juga. Cuma berbeza. Para ulama yang para anbiya mursali, dia lalu macam kilat menyambar, lap, sudah sampai seberang sana. Orang yang soleh-soleh ikut clever. Ada yang lalu seperti kuda pantas berlari, sof. Ada yang macam orang berlari, ada orang yang berjalan, ada yang merangkak. Nabi kata fa makhdus fanajid. Ada orang yang dicakuk, luka dia punya tubuh, tapi dia sempat ke seberang, dia juga selamat. Dan ada orang yang na'udzubillah langsung ditarik ke dalam neraka. Kita mengatakan itulah yang kita takut. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiya. Kemudian Allah kata kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami humban, tarik ke dalam neraka orang-orang yang jahat. Na'udzubillah. Rawal Imam Ahmad telah meriwayatkan kisah daripada Qais bin Hazim. Tulis nama Qais, Qaf Yasin, Qais bin Hazim. Qala kana Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni seorang sahabat Nabi, seorang ahli syair yang sentiasa mengeluarkan syair-syair puji Nabi, puji Islam, seorang yang hebat. Wadi'an ra'sahu fi hijri mar'atihi fabaka. Dia letak kepala dia atas riba isteri dia. Kita bukan nak cerita tentang romantisnya para sahabat dengan isteri. Nak ceritanya kesan dia kepada Quran. Dia letak kepala dia atas riba isteri. Kita pun sekali-sekala kena juga muhasabah, kan? Bermesra-mesra dengan isteri. Jangan duk main backing ya tak? Jangan, kena ada. Fabaka, dia menangis. Bila menangis, isteri dia yang duk riba suami ni bakat menangis sama. Orang panggil kalau suami menangis, kenapa kita nak sengih suka pula? Tak simpati lagu tu. Faqala mayubki. Kenapa kanda menangis? Maaf, dia tanya isteri dia, wa mayubki, kenapa awak menangis? Awak menangis kenapa? Faqalat ra'aituka tabki fa bakaitu.
Saya tengok abang menangis, saya menangis. Takkan saya nak cengih. Dia kata aku menangis sebab aku teringat kepada Allah Ta'ala dah tetapkan wa im minkum illa wariduha. Semua kamu akan melalui titian sirat di akhirat. Fala adri anju minha amla. Aku teringat kepada ayat ini. Aku tak tahu adakah aku ni selamat melintas di sirat ataupun aku dicakup masuk ke dalam neraka. Maka aku menangis dengan sebab ini. Kita kata subhanallah. Ini ayat-ayat yang kita kena tadabbur, yang kita kena perhatikan para jemaah sekalian, supaya kita tidak takabur. Orang tadabbur, hilang takabur. Tapi jangan main-main. Setengah orang ni pula bangga dengan kami tadabbur ni dengan orang ni yang hebat-hebat. Kita kata tak payah duduk bangga-bangga. Kita jangan bangga dengan guru yang kita belajar, ataupun kita talaki dengan siapa-siapa, dengan profesor ke, dengan apa siapa dia. Tak payah. Yang pentingnya kita nak kesan daripada ilmu tadabbur itu yang paling besar sekali. Kesan kepada ilmu tadabbur yang kita belajar. Baik, kita ada lagi masa sikit. Saya tambah satu lagi kisah. Kisah seorang ulama tadabbur ayat surah At-Tahrim. Buka surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jagamu dulu. Kamu nak jaga keluarga kamu daripada api neraka. Kenapa? Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Panjang lagi ya. Bahan bakar dia manusia yang derhaka dan batu-batu yang disembah. Dan penjaga-penjaga neraka ini malaikat-malaikat yang bengis, yang ganas, yang kasar. Tak ada lembut dia. Malaikat lembut ni malaikat rahmat yang duduk sekali dengan kita. Ini lembut. Tapi malaikat azab, malaikat yang jaga neraka, tak pernah senyum pun dia. Tak pernah senyum. Sebab itulah kita ni kadang-kadang jangan tengok orang kena senyum. Yang tak senyum ni malaikat yang jaga neraka. Ya na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik. Siapa dia yang tadabbur ayat ini? An Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar seorang ulama. Dia kata hajajtu hajjatan. Aku pergi haji. Balik haji, fanazaltu sikkatan. Aku berhenti di satu tempat di jalan di Kufah, di Iraq lah Kufah ni. Jadi waktu aku menumpang di situ, satu malam aku keluar. Fi lailatin muzlimah. Malam yang gelap gelita. Malam yang gelap gelita, tak ada lampu. Sampai dulu lampu ni lampu minyak letak dekat tu je, bukannya tu. Aku berjalan, lalu dekat sebuah rumah dulu kecil. Rumah buat dengan apa ni, pelepah taman dengan gitu ya. Dia bukan macam gitu hari ni istana besar. Pagar rumah kita pun panggil 3 hari 3 malam tak dengar. Dia lalu faiza bisarikhin. Tiba-tiba aku dengar suara seorang yang sedang bermunajat. Dia menangis, dia berdoa dalam keadaan yang semangat lah. Orang panggil sarikh, maknanya dengan suara yang kuat. Ya Allah, ya Allah. Aku pun pergi dengar. Dia kata apa? Dia munajat. Dia kata, Ilahi, wahai Tuhanku, wa izzatika wa jalalika, ma aradtu bi maksiati mukhalafatak. Allahu Akbar. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya Allah, aku buat maksiat ni bukan kerana nak lawanmu ya Allah, tetapi kesalahan aku telah menghalang aku untuk mendapat kemaafanmu ya Allah. Wa gharrani, dan terpedayanya aku dengan apa rahmatmu, menutup rahsia aku ni, orang tak tahu maksiat yang aku buat. Wa qad asaituka, maka aku telah maksiat, aku telah derhaka, aku jahil, aku mana dia orang panggil merayu, merintih, bermunajat, mengenangkan dosa-dosa dia yang banyak. Jadi tapi dia kata aku buat dosa ni bukan kerana nak lawanmu, tapi aku ni digoda oleh syaitan, macam-macam, panjanglah dia. Jadi Syekh Mansur ni bila dengar, dia pun terkesan juga dengan doa si pemuda yang insaf ni. Hatta falamma faragha, apabila selesai daripada kawan ni munajat,
talautu ayatan, aku baca ayat ni. Syekh Mansur tu lu baca ayat. Pemuda tu dengar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidad. Bila aku baca ayat ni, fasami'tu harakatan syadidatan, tiba-tiba aku dengar suara yang kuat dalam rumah tu. Oh, bunyi macam menggelupur gitu. Kemudian senyap. Senyap. Bila senyap, tak aku nak pergi siasat masuk dalam rumah orang. Famadha itu aku terus berjalan, nak pergi pusing lagi lah. Falamma kana minal ghadi, esok aku lalu jalan yang sama pagi. Fa iza janazatun qad wudi'at, tengok-tengok ada jenazah di situ. Rumah yang tempat orang munajat semalam ada jenazah. Subhanallah. Tepi jenazah tu seorang makcik tua duduk merepek. Dia tanya, dia kata, makcik, siapa meninggal ni? Kenapa ni? Dia kata, semalam ada seorang lelaki lalu kat rumah aku. La jazahullahu illa jazak. Allah Ta'ala lah balas yang baik kepada dia, atau balasan yang sepatutnya kepada orang ni. Dia mari lalu ke rumah aku. Anak aku, ini hak mati ni, anak aku ni, dia sedang berdoa. Qaimun yusalli, dia baca ayat. Dia baca ayat Quran ni. Inilah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Falamma sami'aha ibni tafattarat mararatuhu, bila anak aku dengar, meletup dia punya jantung, pecah. Fawaqa'a mayyitan, mati anak aku disini sebab ayat Quran yang dibaca oleh seorang laki-laki yang lalu ke rumah aku semalam. Kata di Mansur, dia tak kenal aku makcik ni, akulah orang yang baca Quran semalam sampai kawan tu rebah dan mati. Kita kata subhanallah. Inilah ini peristiwa-peristiwa yang sepatutnya bila kita baca ayat-ayat tadabbur ini, para jemaah sekalian, kita rasa gerun, kita takut, kita gementar hati kita. Supaya apa? Supaya kita sentiasa tadabbur dan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup, kita ambil ayat yang tenang-tenang pula. Tadi semuanya ayat yang agak keras, ada yang mati, ada yang pengsan. Kita tutup dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia baca ayat tanda tuan dan puan, tanda surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa dia maaf dan dia buat baik, pahala dia Allah Taala akan balas. Jaa fi tarjamatil Imam Ahmad, dalam riwayat hidup sejarah Imam Ahmad, anak dia soleh. Imam Ahmad ni ada anak-anak dia, ada 2-3 orang anak yang soleh. Salah seorangnya nama Soleh. Nama dia pun Soleh. Dia kata, sami'tu abi yaqul, aku dengar ayah aku telah berkata, qad ja'altul mayyita fi hillin min dar bihi iya. Aku jadikan orang mati tu, yang mati tu siapa? Khalifah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim yang telah menjatuhkan hukuman pukul Imam Ahmad dalam penjara kerana Imam Ahmad mempertahankan Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Mu'tasim ni terpengaruh dengan Mu'tazilah. Jadi bila Mu'tasim mati, Imam Ahmad kata, aku halalkanlah si mati ni daripada dosa dia pukul aku. Summa qal, kerana aku teringat kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha, siapa dia maaf dan kita buat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah Ta'ala akan balas. Fa nazartu fi tafsiriha, aku pun tengok tafsir ayat ni. Dengar ni tuan-tuan, kita pun kalau ada masalah dengan orang, inilah ayat yang kita nak baca. Aku tengok dalam tafsir ayat ini, fa idza huwa ma akhbarana Hashim bin al-Qasim, Hashim bin Qasim telah mencerita kepada kami, akhbarana al-Mubarak ibnu Fadalah qala akhbarani man sami'a min al-Hasan yaqul, aku dengar Al-Hasan al-Basri ketika tafsir ayat ni, dia kata apa? Idza kana yaumul qiyamah,
pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, jasatil umam, semua manusia ini terduduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Duduk. Summa nudia, kemudian diseru, alla yaquma illa man ajruhu 'ala Allah. Tak ada orang boleh bangun kecuali orang yang akan menerima balasannya daripada Allah Azza wa Jalla, balasan kebaikan. Fala yaqumu illa man 'afa fid dunya. Tak ada orang boleh bangun kecuali orang yang telah memaafkan kesalahan orang atas dunia dulu. Allahu akbar. Kata di Ibnu Hanbal, ayah dia dah, faja'altul mayyita, kata di Ibnu Hanbal, Imam Ahmad kata apa? Dia komen, dia respon kepada tafsir Al-Hasan tadi. Dia kata faja'altul mayyita fi hillin, maka aku jadikan si mati ini halal, dimaafkan walaupun dia pukul aku begitu dahsyat tahu. Kata ahli sejarah, kata Imam Ahmad duriba, dipukul oleh pemukul Mu'tasim, pemukul khalifah dalam penjara. Kalaulah dipukulnya gajah, mati gajah. Allahu akbar. Wa ma'ala rajulin, maka aku mengharapkan alla yu'azziballahu bisababi ahad, tak ada siapa lagi kena azab dengan sebab kita. Jadi dia maafkan, manakala dia kena azab bukan sebab aku, sebab dosa lain. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, tamaklah bicara kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah, ada motivasi yang dapat kita belajar daripada kisah-kisah yang saya sampaikan. Kisah ini kita baca dari buku Hakadha Ashu Ma'al Quran, Qisasun wa Mawaqif. Jadi itulah tazkirah kita ringkas. Mudah-mudahan kita ada manfaat daripada apa yang kita dengar, dan kita, Allah Ta'ala jadikan kita minal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.